Alhamdulillahi latahi wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, khatib berpesan kepada dirinya dan kepada sekalian jemaah yang hadir, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa taala. Hal keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, apabila datang perintah Allah dalam bentuk suruhan, mereka akan melaksanakan suruhan tersebut tanpa memberikan alasan ataupun mencipta alasan. Sama juga hal keadaan mereka yang beriman, apabila datang larangan Allah Subhanahu wa taala ataupun tegahan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan meninggalkan larangan tersebut tanpa memberikan alasan ataupun mencipta alasan. Dan mudah-mudahan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan dianugerahkan oleh Allah dengan nikmat kebahagiaan hidup di dunia dan dianugerahkan dengan nikmat kebahagiaan yang sebenar setelah mana kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Musibah besar yang melanda umat Islam di negeri ini ialah ancaman akidah dan juga pemikiran. Berbagai jenis kecelaruan didedahkan kepada umat. Bahkan ada yang mengikuti pemikirannya dengan Islam, akan tetapi hakikatnya menyimpang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Disebabkan oleh belitan hawa nafsu dan akal yang sengkak, lahirlah pemikiran-pemikiran yang ingin membebaskan agama ini daripada tafsiran dan kefahaman yang telah diwarisi ulama Islam sejak zaman junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Islam pada hari ini, perkara yang mimbar maksudkan di sini ialah usaha untuk mentafsirkan agama Islam dengan cara pandang yang liberal ataupun bebas, serta merubah apa yang telah diwarisi oleh ulama terdahulu dengan tafsiran yang menggunakan akal semata-mata, tanpa panduan ulama dan kaedah yang telah digunakan oleh ulama-ulama Islam sejak dahulu hingga kini. Dengan mukaddimah tersebut, mimbar pada tengah hari ini akan memperkatakan tentang bahaya pemikiran Islam liberal. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maksud pemikiran liberal ialah suatu pemikiran yang berupaya membebaskan dan meliberalkan umat Islam dari Islam yang satu yang telah disepakati
dan Islam yang sudah mantap dan kukuh sekian lama. Dalam sejarah Islam, pemikiran sedemikian dahulunya dikenali dengan nama golongan Ibadiyun, yang bermaksud golongan yang serba membolehkan apa sahaja. Yang haram menjadi halal, begitulah sebaliknya. Yang wajib menjadi tidak lagi wajib. Maka apa nak jadi dengan Islam kalau begini keadaan? Zina, arak, judi semuanya menjadi halal. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat semuanya tidak lagi wajib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara ini jelas sesat, bahkan boleh menyebabkan gugurnya akidah ataupun iman seseorang. Sekiranya orang tersebut beriktikad, berpegang pada perkara yang bercanggah dengan ma huwa ma'lum min ad-din bid-darurah, apa yang telah diketahui dalam agama secara pasti akan hukum. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini pula lahir pemikiran yang tidak jauh daripada golongan Ibadiyun ini, iaitu pemikiran Islam liberal. Ada di antara perjuangan pemikiran ini yang kadang-kadang telah melanggar ijma', iaitu konsensus umat Islam. Misalnya dalam hal asas cara penetapan dan penggalian hukum atau dikenali dengan istinbat hukum, yakni nak mengeluarkan sesuatu hukum daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lagi mahu mengikuti manhaj yang telah digariskan oleh imam-imam mujtahid terdahulu. Di antaranya imam mujtahid mazhab yang 4: Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu mengikut manhaj usul fiqh, ulumul hadis, ulumul tafsir, kalam dan lain-lain. Justru mereka berkempen untuk mentafsir Al-Quran sebebas-bebasnya mengikut akal fikiran mereka semata-mata. Bahkan kaedah tafsir yang dipegang secara ijma' para ulama, mereka bakul sampahkan, dan mereka mengambil penafsiran mengkritik teks yang digunakan dalam memahami kitab Bible. Apa nak jadi? Keluarlah pendapat daripada mereka seperti golongan anti hadis yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan pegangan mereka dan pegangan kita hanyalah pada Al-Quran semata-mata. Dalam masa yang sama mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang mengatakan rambut bukan aurat bagi wanita, zina tidak haram kalau suka sama suka, maka hancurlah agama dengan keadaan sedemikian. Modus operandi mereka tidak jauh dengan golongan madhab tidak bermadhab, ataupun disebut juga dengan adlamat madhabiyah, iaitu modus menjatuhkan kredibiliti dan juga autoriti ulama-ulama Islam terdahulu. Bagi golongan ini, mereka selalu mengkritik pendapat dan juga ijtihad ulama madhab terdahulu dengan slogan ulama tidak boleh salah, ulama tidak maksum, boleh salah dan tidak ada dalil, ataupun hadisnya dhaif lemah. Sedangkan puak Islam liberal pula berani memperolok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama mujtahid lainnya, dan mereka menganggap golongan tersebut ketinggalan zaman, tidak relevan dan punca taklid buta. Bahkan sebahagian daripada kalangan mereka mengatakan kitab Sahih Al-Bukhari pun dituduh tidak lagi sahih. Lalu apa yang sahih bagi mereka? Tidak lain hanya pandangan tokoh mereka sahaja gamal. Apa yang akan jadi kepada umat Islam di negeri selamat ini khususnya? Wahai sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sekiranya pendapat ulama diperlekeh, kitab-kitab kuning yang beratus tahun dijadikan sumber hukum, menghasilkan fatwa dan panduan hidup bagi umat Islam, semuanya ditolak dan diperlekehkan.
Facebook, mengambil pandangan ulama YouTube yang dijadikan panduan dan juga sebagai sumber hukum. Apakah kebenaran zaman ini diletakkan pada jumlah likes di dalam Facebook, atau membiarkan komen netizen penentu kebenaran sesuatu perkara? Akhirnya ilmu tidak lagi di pondok-pondok, tidak lagi berada di sekolah-sekolah, tidak lagi berada di masjid-masjid, universiti. Sebaliknya ilmu dinilai benar hanya melalui media sosial. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, ciri-ciri pemikiran Islam liberal juga tersebar melalui gerakan feminisme atau perjuangan hak wanita. Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang tegas memuliakan dan melindungi para wanita. Kedatangan Islam mengharamkan adat jahiliah, yang mana adat jahiliah membunuh anak-anak perempuan Islam, memberi hak kepada pemilikan wanita setelah dibayarkan mahar. Islam juga memuliakan wanita dengan mewajibkan menutup aurat. Perkahwinan jahiliah adalah tanpa batas, tetapi Islam membataskan berpoligami kepada 4 orang sahaja. Akan tetapi yang kita risaukan terhadap puak Islam liberal ini, apabila mereka mula ingin merubah hukum hakam yang telah pasti dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ada usaha daripada kalangan mereka untuk menghalalkan perbuatan LGBT yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam, yang jelas-jelas bercanggah di dalam Islam. Lebih bahaya lagi, ada di kalangan mereka yang menganggap kitab-kitab fiqh ulama mazhab yang adalah disusun oleh ulama-ulama lelaki bersifat patriarki, yang menyebabkan segala hukum banyak menyebelahi kaum lelaki. Maka ada kalangan mereka ini yang melawan konsensus ulama dengan membuat bid'ah yang keji, seperti membenarkan wanita menjadi imam salat kepada lelaki. Bahkan di dalam solat Jumaat sekalipun dibenarkan perempuan untuk menjadi imam kepada lelaki. Mereka ini adalah sebuah sistem di mana lelaki memegang tampuk kekuasaan dan dominan dalam pentadbiran, manakala wanita ialah orang bawahan. Sistem pemerintahan patriarki menetapkan lelaki sebagai jalur utama dalam mewarisi tampuk pemerintahan. Lelaki berkuasa bukan sahaja daripada segi politik, tetapi juga moral, dan mempunyai hak keistimewaan dalam perundangan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa pada ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlihi. Inna Allah kana bikulli syai'in 'alima. Yang bermaksud, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, yakni ingin mendapat limpah kurniaan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada sebahagian daripada kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, tentang ilmu pengetahuan ataupun pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan mohonlah kepada Allah akan limpah kurniaannya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan fatwa yang telah diwakilkan pada tahun 2014, jelas menyatakan fahaman liberalisme dan juga pluralisme adalah agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam, dan kepada mana-mana individu yang berpegang dengan fahaman ini
hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimbar ini juga mengingatkan dan menyeru kepada segenap rakyat Selangor agar menjunjung titah budi yang maha mulia Sultan Selangor pada 13 November 2018 untuk mengekang fahaman dan ideologi yang sesat seperti fahaman liberalisme ini. Mimbar juga ingin menegaskan kepada segenap rakyat Selangor agar sentiasa menghormati hukum syarak dan keputusan fatwa yang diwartakan di negeri yang penuh ihsan ini. Pemikiran Islam liberal adalah jelas sebuah pemikiran yang bercanggah dengan syariat Islam dan juga akidah ahli sunnah wal jamaah. Landasan ahli sunnah wal jamaah adalah dalam urusan akidah mengikut neraca al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Dalam fiqh adalah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain. Sedangkan dalam tasawuf pula adalah mengikut Imam Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali. 3 asas inilah yang sudah lama dipegang oleh umarah dan juga golongan ulama di Selangor sejak berzaman. Semoga kita semua istiqamah dengan pegangan ini. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil iktibar dan juga pengadaan daripada tausiah yang berikut. Yang pertamanya, umat Islam hendaklah meyakini bahawa fahaman liberal adalah menyeleweng dan bercanggah dengan akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah, kerana asasnya akal dan logik semata-mata. Dalam masa yang sama mereka menolak Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, umat Islam hendaklah menolak fahaman liberalisme secara mutlak. Bahkan konsep ini ditolak juga dalam agama-agama yang lain. Yang ketiganya, umat Islam boleh ditimpa musibah atau bala bencana sebagaimana umat terdahulu yang musnah dan dilaknat kerana menempuh tambah dan mereka-reka perihal dalam agama mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihim bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Shadaqallahul 'azim. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya. Suratul Mu'minun ayat 71. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur